Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat sekali lagi menyambung balik bacaan dan kajian kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya, bab ke-50. Bab 50, bab Qublatis Sibyan, bab mencium kanak-kanak. Bab ke-50, bab Qublatis Sibyan, bab mencium kanak-kanak. Muka surat 104. Muka surat 104, hadis nombor 90. Hadis nombor 90, bab ke-50, muka surat 104, bab mencium kanak-kanak. Kita tengok hadis yang ke-90. Bab ini ada dua hadis, nombor 90 dengan 91. Kita tengok dahulu hadis yang ke-90. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, jaa a'rabi إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Hadis rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki A'rabi. A'rabi, lelaki Badui. Arabi, lelaki Arab biasalah. A'rabi, lelaki Arab Badui. Yang mana lelaki ini, kalau kita tengok apa yang dia kata, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, atuqabbiluna sibyanakum, adakah kamu mencium anak-anak kamu? Sibyan, kanak-kanak kamu, anak-anak kamu. Fama nuqabbiluhum, adapun kami, yakni Arab Badui, adapun kami orang-orang Badui, orang-orang Arab nomad, jenis pendalaman ni, orang yang berpindah randah ni. Badui ni, dia pertama dia hidup di padang pasir, yang kedua dia tidak hidup kekal di suatu tempat, dia berpindah-pindah. Dia berkabilah dan dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan dia dianggap manusia yang tidak mempunyai tamadun. Dia tidak ada bandar, dia tidak ada pendidikan formal, dia tidak ada sistem kehidupan. Dia kira habis satu tempat, urusan dia ataupun bekalan ke apa, dia akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi dia merasa pelik dengan sikap dan budaya orang-orang Arab di bandar ni ataupun yang bertamadun ni. Mereka mencium anak-anak kecil. Lalu dia tanya kepada Nabi, atuqabbiluna sibyanakum, kamu cium anak-anak kamu? Maksudnya benda itu pelik bagi budaya ataupun daripada perbuatan yang dia lihat canggung. Kerana dia kata, fama nuqabbiluhum, kami tidak pernah mencium. Kerana di antara sifat Arab Badui ini, dia kasar.
sesuai dengan cara hidup dia. Dia kasar, keras dan tidak ada tamadun. Maksudnya hidup dia ni hidup yang tidak ada sistem lah. Sebab itu kalau kita tengok, jangan lupa dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, kita bertemu dengan tindakan seorang badui yang datang ke dalam masjid Nabi, kemudian dia rasa nak kencing, dia pancut terus. Tang mana dia rasa nak kencing. Yang duk buat perangai pancut ikut dan ni siapa? Yang duk buat kerja pancut, teringat tang mana nak terkencing, dia pancut. Kalau kita tengoklah orang yang dia teringat nak pancut, dia selok, dia pancut. Dia tak ada malu, dia tak fikir apa. Ini perlakuan orang yang tak ada adab lah. Nabi SAW apabila dia nak qada hajat, apa dia buat dalam hadis? Dia akan pergi jauh daripada penglihatan dan pandangan manusia. Walaupun pada zaman itu belum ada sistem macam kita rumah yang ada tandas, setiap rumah ada tandas. Sebab itu kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW akan bawa sitir, akan bawa ni tudung kepala. Itu yang berlaku kekeliruan di kalangan masyarakat kita. Dia masuk dalam jamban rumah dia yang dah bertutup, dia tutup kepala. Orang tanya, hang tutup kepala buat apa ni? Sunnah. Dia masuk dalam tandas tu sebenarnya dah tutup dah. Nabi tutup kepala ni kerana dia qada hajat di tengah padang pasir. Tuan-tuan boleh imagine tak? Kita pergi padang pasir yang terbentang luas tu, yang tak berdinding, tak berbumbung tu. Kemudian bila kita qada hajat, kalau kita tak tutup muka kita, kalau kita tak tudung muka kita, orang akan nampak. Oi, buat apa? Berak lah. Bina, merkit. Habis lu. Jadi dia macam dia tak ada muru'ah. Dia tak ada dia punya maruah dia lah. Jadi orang nampak tak elok. Jadi pasal tu Nabi bawa dia tudung. Dia bila tudung tu orang tak nampak. Jadi kita yang dah tandas, dah memang dah tertutup, dah ada dinding yang orang tak nampak, yang memang privacy dah ni, tak ada lah sunnah tutup kepala tu. Tak ada lah sunnah kita bila nak masuk tandas tu kita pakai apa-apa di atas kepala itu. Sunnah itu tidak praktikal. Bukan itu maksud perbuatan Nabi. Pasal itu bila kita baca hadis, kita kena baca sebab apa Nabi SAW melakukan benda tersebut. Bukan kita ikut tanpa mengetahui sebab musabab dia. Okey. Jadi badui ni kita tak boleh imagine, kita tak boleh fikir macam mana dia boleh masuk dalam masjid, tempat orang salat, dan dia boleh kencing tanpa ada perasaan malu atau tanpa rasa bersalah. Dia tak rasa bersalah. Dalam keadaan orang duk ada, dia mencut. Sahabat nampak. Jadi tuan-tuan boleh bayang tak bagaimana kehidupan yang dikatakan Arabi Badui ni. Punyalah teruk dia punya adab dia. Tapi tuan-tuan, dalam hadis ni dia menggambarkan lagi satu sikap dia yang agak keras ataupun yang agak kasar, yang tidak ada rahmah, iaitu mereka orang-orang Badui tidak pernah menyayangi. Dalam arti kata mereka tak cium anak-anak mereka ni, kan? Depa tak ada sifat caring. Maka Nabi SAW apabila dilontarkan pertanyaan tersebut, diajukan kepelekan oleh Badui tadi, maka Nabi berkata, awa amlik laka an naza'allah, apa boleh aku nak buat, ataupun apalah nak buat macam mana, apa boleh buat. Naza'allah, orang yang tidak pernah mencium anak-anak dia ini, yang tidak pernah nak ambil peluang untuk mengasihi anak-anak dia ni, tak pernah nak ambil peluang mengusap, membelai ataupun melayan anak-anak dia ini, Nabi kata naza'allah, itulah tanda Allah telah mencabut. Naza'a yanzi'u, itulah tanda Allah telah menarik rahmah,
sikap kasih di dalam hati dan jiwa dia. Tuan-tuan, perasaan bila kita tengok anak kita, kita sayang, kita kasih, kita cinta, kita rasa nak cium, peluk, rasa nak belai, itu adalah rahmat yang Tuhan campak ke dalam hati kita. Mana-mana ayah, ibu yang dia tengok anak dia, dia rasa marah, dia rasa benci, dia tak rasa nak cium, dia tak rasa nak belai, dia tak rasa nak bermain, dia tak rasa nak bercakap, dia tak rasa nak ada satu hubungan dengan anak dia, itu tanda yang sangat bahaya. Kerana kalau kita tengok kepada perkataan Nabi ni, Nabi kata naza'allah, Allah Ta'ala telah mencabut min qalbik, daripada hati hang, ar-rahmah, sikap dan sifat penyayang. Jadi tuan-tuan, bersifat penyayang ni juga adalah rezeki yang Allah bukan bagi pada semua orang. Mendapat seorang suami, ayah ataupun bapa, ketua yang bersifat penyayang, yang ada pengasih ni, dia bukan satu benda yang semua orang diberikan oleh Allah. Tapi dia kena ada usaha, dia kena doa, dia kena didik diri dia. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, para ulama dia berbincang tentang benda ni, kerap dah kita sebut kalau tuan-tuan ingat. Perangai manusia ni, dia merupakan suatu benda yang dibuat, diasuh, dipelajari, atau memang tabiat dia macam tu. Kalau tuan-tuan ingat lagi cerita satu orang sahabat yang dia mai satu rombongan, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia mari dalam satu Al-Ashaj, kalau tak silap saya nama dia. Dia mai dalam satu rombongan, ramailah daripada kampung dia, bukan daripada Madinah, depa orang luar. Kalau tuan-tuan ingat hadis ni, bila dia sampai di Madinah, apa berlaku? Dia seorang saja yang pergi cari tempat nak berehat, mandi, salin baju, pakai baju lain, pasal mai daripada luar. Macam kita daripada Kangak sampai Kuala Lumpur, kita akan pergi mandi, salin baju, tukar pakaian, boh minyak wangi, sikat rambut bagi elok, baru kita keluar pergi jumpa Nabi. Dalam rombongan itu, Al-Ashaj ni, saya ingat saya nama dia, dia saja sorang-sorangnya yang buat kelaku tu. Semua ahli rombongan lain ni sampai saja Madinah, celapak terus pergi jumpa Nabi. Tak ada nak mandi, tak ada nak salin baju, tak ada nak buat apa, terus pergi jumpa Nabi. Dia lambat, pasal dia pergi tukar baju apa, siap apa, kemas apa-apa semua, relax, steady apa semua. Nabi kata apa? Nabi kata Allah. Nabi kata dekat dia yang lambat tu, yang pergi prepare, ready apa, bersiap dululah. Orang kita kata pergi bersiap dulu ni. Nabi kata Allah suka pada perangai hang. Allah telah memberikan, Allah telah menghiaskan satu perangai yang sangat bagus pada diri hang, iaitu hang tidak bersikap kalut. Hang tak ada perangai kalut macam pok hang ni, yang 7 mai sabu tak tahu hala ni. Hang bagus, hang pergi relax, steady dulu, pakai elok apa, bersiap dulu apa semua, ni bagus. Nabi kata apa? At-ta'anni minallah, tenang, steady daripada Allah. Wal ajalatu, kalut apa? Ajalah ni apa ni? Kalutlah, terburu-buru, minasyaitan, daripada perbuatan syaitan. Hadis ni telah menyebabkan para ulama bincang. Kerana Nabi kata apa tadi? Allah yang bagi perangai tu kat dia. Allah yang bagi perangai tu kat dia. Ulama bincang apa? Perangai ni, dia main masa kita beranak ke, atau kita yang atok bagi jadi?
Satu orang tuan-tuan, perongoi. Perongoi tu dia buat ke ataupun memang perangai dia? Memang dia buat. Dia ni ustaz beranak-beranak perongoi dah. Memang baran dah. Lambat sikit banjur susun, tendang habis dah. Masa tu umur tak ada setahun. Oh, sakan. Jadi perangai kita ni kadang-kadang ada orang dia baran. Ada orang tuan-tuan dia jenis sengak. Laki hang ni boleh bercakap ke bisu? Mak mentua dia tanya dekat anak dia kan. Mak dia tanya. Laki hang yang pergi menikah ni boleh bercakap ke bisu? Boleh bercakap mu aku main 3 hari dah ni. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh jamak dah ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i ni aku tak boleh jamak dah ni. 3 hari dah aku duduk rumah hang ni. Nak masuk hari keempat dah ni. Aku tak dengar sepatah lagi laki hang bercakap. Kalau mak nak dengar dia bercakap, mak mangkit waktu tahajud dia bercakap. Payah dia nak bercakap, dia boleh bercakap. Orang kadang-kadang pendiam ni, dia buat ke atau memang dia tu pendiam? Kan? Ulama bincang tuan. Sebab kesimpulan dia mudah ya, nak ringkaskan kuliah kita ni. Pendiam ni ada yang memang dia sifat dia pendiam. Bukan dia buat, memang dia tu jenis tu. Jenis tu. Ada orang jenis tu, jenis pendiam. Ada orang yang dia tak pendiam, tapi dia berusaha untuk kurang bercakap. Dari sudut pahala, yang memang pendiam dah tu kurang sikit lah. Pasal dia tak gaduh buat apa. Nabi kata siapa yang beriman, kurangkan bercakap. Aku ni kalau Nabi tak suruh pun aku tak bercakap. Jadi pahala dia tak besar lah. Pasal dia tu tak gaduh nak berlawan susah-susah. Tak gaduh nak bentuk. Tak gaduh nak didik. Payah-payah pasal dia memang pendiam. Tapi yang seorang lagi ni dia jenis bercakap. Tapi dia pagi tu dia dengar hadis Nabi kata siapa yang beriman ni jagalah jangan bercakap banyak sangat. Dia pun lawanlah nafsu dia. Didik diri dia ni bagi kurang bercakap. Pasal apa? Pasal Nabi suruh kurang sikit bercakap ni. Aku nak belajar ni. Yang ni pahala dia besar. Pasal apa? Pasal nak boleh, nak bagi pendiam tu 6 hari demam. Nak lawan, nak bagi kurang bercakap tu dia kena mujahadah. Dia kena jihad lah kan? Pasal tu manusia ni ada perangai yang memang bersama-sama dengan dia. Ada juga macam tu juga penyayang. Ada setengah orang dia tak reti nak cium-cium ni. Dia tak reti nak tunjuk kata sayang ni. Dia tak reti. Bukan aku lagu ni kelaku lagu ni. Kan? Tapi bila dia dengar hadis Nabi buat macam ni, Nabi cium anak dia, Nabi cium cucu dia, Nabi main dengan anak dia, dia kata aku kena tiru Nabi. Dia usaha, maka yang ni pahala dia besar. Sebab dia cuba untuk bersifat dengan sifat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Tak apa, kita perhabis dulu hadis yang kedua. Hadis yang kedua kalau kita tengok ni diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Daripada siapa tuan-tuan? Daripada Al-Aqra' bin Habis. Kalau kita tengok daripada Al-Aqra' bin Habis. Mari kita tengok. Daripada Al-Aqra' bin Habis. Satu hari Al-Aqra' Abu Hurairah cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia cerita, dia kata Abu Hurairah cerita qabbala yuqabbilu, cium, telah mencium ia. Qabbala, telah mencium ia. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasana ibn Ali. Satu hari kata Abu Hurairah, qabbala an-Nabi, Nabi ni telah mencium cucu dia Al-Hasan bin Ali, anak kepada Fatimah. Al-Hasan bin Ali. Ambil Al-Hasan tu, pegang, cium dia. Waktu Nabi cium Al-Hasan tu, di sebelah Nabi tu wa indahu Al-Aqra'. Dia sebut dalam ni, dia kata apa? Dia kata kalau kita boleh tengok jalisun duduk di sebelah Nabi tu Al-Aqra' bin Habis. Siapa dia Al-Aqra' ni? Al-Aqra' ni artinya apa?
Al-Aqra' ni gelaran ataupun gelaran lah. Al-Aqra' artinya yang botak. Kan? Yang botak. Jadi Al-Aqra' ni Badui juga. Badui juga. Cuma dia ni sadat, sayyid, ketua kepada kabilah Badui. Dia bukan sebarangan orang. Dia ketua. Dia ni ketua. Ketua kabilah Badui. Dia Tamimi. At-Tamimi. Bani Tamim. Dia Tamimi. Dia orang Badui. Ketua Badui. Dia kata apa? Dia kata, faqala al-Aqra' inna li 'asharatan minal walad. Dia pun Badui, jadi tak pelik macam Badui tadi. Dia kata, inna, sesungguhnya, li, aku ni, bagi aku, 'asharah walad, ada 10 anak. Ada 10 orang anak. Ada 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Siapa pun aku tak pernah cium, walaupun seorang. Jadi dia tengok Nabi cium Al-Hasan tu, pelik dia. Dia kata, aku 10 orang anak, ya Rasulullah, seorang pun aku tak pernah cium. Mau kalau 2 orang ke, seorang ke, 3 orang ke, tak pernah cium munasabah lah. Ni 10 orang, seorang pun dia tak pernah cium. Nampak tuan-tuan? Fanadhara ilaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, Nabi pun beralih tengok dekat dia. Nabi kata, man la yarham, sesiapa yang tidak menyayangi. Maksudnya perbuatan hang tu tak pernah cium anak-anak hang tu, artinya hang tak ada sikap kasih sayang. Hang tak ada sifat kasih sayang. Nabi kata, man la yarham, siapa yang tak reti sayang orang, yang tak ada sifat penyayang kepada anak-anak dia, kepada keluarga dia, pada siapa-siapa dia, dia tak reti nak sayang kat orang, la yurham, dia tak akan disayangi. Sama ada tak akan disayangi oleh Allah, tak akan disayangi oleh anak-anak dia. Pasal itu tuan-tuan, kita akan dapat apa yang kita tanam. Pasal itu siapa-siapa yang dia tak sayang anak dia ketika kecil, dia jangan harap anak dia akan sayang dia. Sebab itu kalau kita baca dalam doa, tuan-tuan, Nabi kata, man la yarham, siapa yang waktu kecil anak dia tu, dia tak pernah sayang, dia tak pernah ambil tahu, dia tak pernah ambil reti, dia tak pernah belai, dia tak pernah mengasuh, dia tak pernah bercakap, dia tak pernah buat benda tu dekat anak dia. Nabi kata apa? Dia jangan harap anak dia akan buat balik. Bila besar, anak dia tak akan sayang dia, anak dia tak akan bercakap dengan dia, anak dia tak akan peduli dengan dia. Pasal apa? Pasal dia tak pernah buat benda tu masa anak tu kecil. Itu yang Nabi SAW buat. Dan siapa yang kasar, kerah dengan anak dia masa kecil, itulah yang akan dia tuai bila anak dia besar, dia tua. Yang anak dia akan tendang sepak dia, dekah dia tu, pasal apa? Pasal masa kecil dulu, itulah apa yang pak dia layan dan buat. Itu amaran yang Nabi SAW sebut. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Isra, ketika mana dia mengajar anak-anak supaya berdoa kepada kedua orang tua dia, dia kata apa? Yang kita dengar anak-anak kita tak pernah doa anak-anak kita. Kita nak harap anak-anak kita doa kita? Tak mungkin. Dalam doa tu kita sebut apa? Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma. Doa itu ada dalam surah Al-Isra. Doa yang Rabbana ghafir lana warhamna tu, wa liwalidayna warhamhuma tu, ada di dalam surah Al-Isra ayat 23. Quran kata, wa qur rabbirhamhuma. Dia minta kepada Allah, doa tu dia kata apa? Dia kata, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Huma tu
dalam bahasa Arab dua tu lah, mak bapak dia lah. Dan sayangilah mereka berdua. Dia minta dekat Allah dia, sayangilah mereka berdua, yakni ayah dengan mak dia, dengan syarat kama. Kama tu seperti apa? Seperti yang. Kama tu seperti. Seperti apa? Rabbayani saghira. Seperti mana mereka menyayangiku ketika kecil, sayangilah mereka ketika tua. Apa maksud dia? Selalu juga saya sebut, banyak kali tak kita ulang. Sesiapa yang tak sayang anak dia ketika kecil, dia tak dapat doa ni. Doa ni dia tak umum. Doa ni dia bersyarat. Doa ni bersyarat. Apa syarat doa ni? Untuk mendapat doa ini, dia mesti buat apa yang disebut kama rabbayani, seperti. Maksudnya kalau bapa tu tak pernah sayang, tak pernah ambil tahu, tak pernah cium, tak pernah belai, tak pernah kasih, maka dia tak dapat. Pasal dia kata seperti. Seperti mana? Seperti dia buat kepada aku ketika aku kecil. Hadirin mukminin, sebagai ringkasan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita nak tengok sikit beberapa perangai, sikap dan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak dia, cucu-cucu dia, kanak-kanak secara umumnya, supaya kita yang ada berpangkat ayah, berpangkat datuk, berpangkat ibu, berpangkat nenek dapat mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu apa dia? Mari kita tengok ni Nabi. Nabi ni bukan sebarangan orang. Dia manusia yang kadang-kadang dia pergi perang, kadang-kadang dia banyak sikap. Jangan kita bersikap kasar dan keras kepada anak-anak kita. Kita tengok yang pertama. Daripada Mahmud bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhuma, dia kata aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwin. Kata dia, aku masih ingat ketika umurku, aqaltu minan nabi, aku masih ingat lagi masa umur aku ibnu 5 sinin, masa umur aku 5 tahun. Dia kata aku masih ingat lagi masa umur aku 5 tahun. Apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghirup air. Hirup air, lepas tu Nabi buat apa? Sembok pergi ke muka aku. Apa dia tu? Melawak lah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi pernah ambil air, bola mulut, sembur. Kat umur dia masa tu 5 tahun. Maksudnya bagaimana Nabi berinteraksi dengan budak tu. Kan budak-budak dia suka main air, jadi Nabi pun ambil air tu, sembur. Ulama kata, pertama Nabi nak bergurau, yang kedua Nabi nak bagi berkat ayat liuk Nabi. Jadi main dengan cucu ke dengan anak, main sembuk-sembuk macam tu, sebahagian daripada sunnah, menimbulkan satu keharmonian dan kasih sayang. Nampak? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nas. Ini juga bukti bagaimana Nabi bersifat rahmat dengan budak-budak, terutama anak cucu dia lah. Anak cucu dia. Ra'aitun Nabi, kata Abu Qatadah Al-Ansari ini, dia kata aku melihat Nabi pada satu hari ya ummun nas, mengimamkan manusia.
wa Umamah bintu Abil As, dan aku melihat ketika itu Umamah binti Abil As, wahia ibnatu Zainab binti Nabi, yang mana Umamah ini merupakan anak Zainab, cucu dia lah. Atiqihi, atiqihi, mendukung, ala atiqihi, maksudnya Nabi hamilun, mendukung dia. Nabi dukung dia. Rahmat Nabi ni, penyayang Nabi ni, masa dia jadi imam, dia dukung cucu dia, Umamah. Dia dukung cucu dia tu masa dia tengah semayang dan dia imam. Fa idza raka'a, bila dia rukuk, wada'aha, dia letak. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha, apabila dia nak bangkit dia dukung balik. Nampak? Itu apa yang kita boleh tengok dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi Nabi bila dia semayang, dia dukung cucu dia. Bila dia rokok, dia letak. Lepas tu saat lagi dia nak bangkit, dia dukung balik. Itu bukti penyayangnya Nabi kepada cucu dia, Umamah binti Abil As. Kemudian kita juga tengok di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan bagaimana Nabi SAW pernah sujud begitu lama. Kemudian Nabi SAW kata apa? Ibni, anak aku. Rawi tu tak tahu siapa dia, Al-Hasan ke Al-Husain ke. Tapi Nabi kata ibni, anak aku. Nabi panggil Al-Hasan ni anak dia. Anak aku irtahalani, telah naik di atas aku. Maksudnya telah menunggang aku. Dia jadikan tok wan dia tu sebagai kuda. Ini biasalah budak-budak, dia akan naik atas tok wan dia buat kuda, naik atas belakang kan. Nabi kata irtahalani, telah naik anak aku, cucuku ke atas aku. Fakarihtu, aku tak suka, an uajjilahu, aku tidak suka bangkit dalam keadaan segera. Aku tak suka bangkit cepat. Hatta yaqdiya hajatahu, sehinggalah cucuku puas bermain. Maksudnya sampai dia turun baru aku naik. Aku nak bagi dia main puas dulu. Sahabat kata lama depa teka apa? Boleh jadi wahyu turun. Boleh jadi wahyu duk turun. Nabi SAW sujud lama tu wahyu duk turun. Rupa-rupanya bukan wahyu turun. Cucu dia naik, dia biar bagi puas main, baru dia mau boleh ke kita. Perasan budak tu lepas ke tepi dia hawin. Dia sigung budak tu terpelantin. Lepas tu dia akan kata, ni yang Tok Hang duk buat apa di dapur sampai yang aku nak semayang tak senang ni. Naik khabat apa semua ni, ambil tak? Yang tu tak ada rahmah. Yang tu tak ada rahmah. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga di dalam hadis-hadis yang lain yang mana membuktikan Nabi SAW juga bergurau senda dengan budak-budak, seperti dalam riwayat Bukhari, satu hari kata Anas, adik dia telah mati burung yang duk main dengan dia. Kana Nabi SAW ahsanan nas khuluqa, Nabi adalah orang yang paling baik manusia dalam akhlaknya. Kata Anas, manusia yang paling baik perangai, akhlak, sikap pergaulannya adalah Nabi. Wa kana li akhun, aku ada seorang saudara, yuqalu lahu Abu Umair, yang mana digelar kepada adik aku ni Abu Umair. Qala ahsibuhu Fatima wa kana idza jaa qal. Satu hari budak ni sedih pasal burung yang dia bela tu mati. Jadi Nabi mai dekat budak tu, Nabi tengok dia sedih, Nabi kata, ya Aba Umair, ya Aba Umair, wahai bapa Umair. Nabi panggil kat budak tu, wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair. Budak tu duk tengok burung dia mati, dia sedih. Nabi pun tahu burung tu mati, cuma Nabi tanya, burung hang tu duk buat apa? Nabi tanya, burung tu duk buat apa? Nabi cuba nak melawak, bergurau supaya budak tu hilang kesedihan dia tu. Nabi cuba nak melawak.
nugharu kana yal'abu bih. Seakan-akan apa dia ni, nughar ni kana yal'abu bih. Nughar ni burung yang dia duk main. Nabi kata madza fa'ala nughar, burung tu duk buat apa? Sebenarnya burung tu mati, tapi Nabi concern. Ulama kata Nabi concern, ambil reti, ambil peduli, dan Nabi cuba untuk bermesra dengan budak tersebut. Hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita, para ulama menunjukkan inilah sikap rahmat dan penyayang Nabi. Cuma para ulama juga meletakkan dawabit dan qawaid ketika kita hendak mencium anak-anak kita. Yang pertama, hendaklah kita mengelakkan di kawasan mulut. Ini seperti yang disebut oleh para ulama, dia kata jangan la yaf'aluhu 'alal fam, jangan dicium bahagian mulut, tetapi al-jabhah au ra's, di dahi ataupun di kepala. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Kemudian para ulama juga menyebut bahawa perbuatan mencium ahli keluarga ataupun mahram, seperti seorang ayah mencium anak perempuannya, atau seorang ibu mencium anak lelakinya, ataupun datuk nenek mencium cucunya, ataupun seorang abang mencium adiknya, boleh dilakukan, tetapi tidak pada kawasan mulut, kerana perbuatan itu khas untuk suami isteri sahaja. Manakala bagi perbuatan sesama mahram diharuskan di kawasan dahi atau kepala sebagai perbuatan memulia atau menghormati dan sebagai bentuk kasih dan sayang. Rasulullah mencium Fatimah ketika baginda balik daripada berperang. Ini menunjukkan kawasan dan adab ketika mana kita hendak mencium sebagai tanda kasih dan sayang kita kepada ahli keluarga kita yang mahram, yang haram kita kahwini, anak, cucu, keluarga, dan juga inilah mahram kita. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa hadis, penjelasan dan huraian serta adab-adab yang sepatutnya kita amalkan. Mudah-mudahan kita mendapat doa daripada anak-anak kita, balasan di atas rahmat yang kita berikan ketika mereka kecil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ada menyediakan jamuan seperti biasa.